Menurut Profesor Hamka, rezeki tidak bermakna apa? Apa yang kamu inginkan dan yang kamu dapatkan. Saya ingin ini dan terus dapat. Itu bukan rezeki saja. Itu bukan rezeki. Okey? Maknanya yang sebenar-benarnya rezeki ialah apa? Bukan apa yang kamu inginkan, tetapi apa yang Allah berikan. Apa yang Allah anugerahkan. Apa yang Allah izinkan. Kalau kamu berimpian dan dapat impian itu, maka itu sebahagian daripada rahmatnya Allah. Tetapi itu bukan rezeki sepenuhnya. Kerana rezeki yang sebenarnya ialah apa yang Allah anugerahkan, bukan apa yang kita impikan. Kadang-kadang ini menjadi impian-impian ini menjadi masalah besar dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam beragama, dalam bersosial, dalam memerintah. Okey? Kita hendak apa yang kita impikan tanpa mengambil kira yang mana Allah nak bagi kita. Sebab itu kepada semua pentadbir negara, tolong bangun balik jumpa Allah. Ya Allah, kami ni sedang mengurus negara ini. Tolong bantu kami. Bagaimana mengurus negara yang sudah kocak-kacir ini? Ini yang kita paling takutkan, terlalu banyak idea-idea yang kadang-kadang tidak tertapis oleh kita, yang ujungnya membuat kita keliru dan akhirnya bermasalah dalam kehidupan. Okey, maka sekali lagi kita katakan rezeki ialah apa yang Allah anugerahkan. Sebab itu apa yang Allah anugerahkan itu harus diterima dengan penuh rela. Redha terima. Kalau bertanding kalah, syukur alhamdulillah. Saya sudah bertanding tapi kalah, belum lagi gilirannya. Tak payah busuk-busuk kena orang. Tak payah kata itu kata ini. Tak payah tayang kebaikan kita. Tak payah kata kita lebih hebat dari orang lain. Kerana Allah sangat maklum. Allah sangat tahu siapa kita sebenarnya. Di mana kita nak diletakkan. Dia nak letak kita jadi apa. Kamu selayaknya jadi apa. Ini yang kita katakan redha menerima ketentuannya Allah. Itu rezeki yang pertama. Yang dianugerahkan. Bukan yang kamu impikan. Kadang-kadang kita hendak A tapi Allah bagi B. Maka terimalah B itu dengan lapang dada. Saya boleh nak cari isteri saya yang putih kuning. Tapi izin Allah kamu dapat yang hitam manis. Terima. Tak payah menyesal. Ya Allah, patutnya saya dulu kahwin dengan orang lain, bukan kahwin dengan awak. Jangan. Kerana apa yang Allah berikan itu jauh lebih baik. Sama juga perceraian. Saya kalau boleh tidak ada impian untuk bercerai semasa kahwin. Masa nak kahwin dulu. Tapi mengapa terjadi perceraian? Kerana Allah nak mengajar kamu bagaimana nak menjadi lebih baik supaya perkahwinan yang akan datang tidak diakhiri dengan perceraian. Maka perceraian itu adalah hadiah. Perceraian itu adalah rezeki. Maka terima dia, rawat kita, beri kekuatan. Mungkin jodoh yang kita pilih itu bukan jodoh yang Allah pilih. Maka Allah kata kamu mesti berpisah dengan orang ini sebab aku nak bagi kamu jodoh yang aku pilih. Ini jodoh yang kamu pilih, maka berlaku perceraian. Jodoh itu juga adalah rezeki. Mari kita tengok. Kalau kita belajar sirah, okey, kita belajar kisah-kisah atau kita kata kisah-kisah nabi-nabi kita, okey. Pertama kita akan dapat peristiwa di mana Siti Maryam, okey, seorang anak gadis yang sangat suci, duduknya dalam mihrab, tak pernah campur dengan orang, diberi kemudahan, diberi selengkapnya kerana impian oleh keluarganya untuk menjadikan dia pejuang-pejuang di rumah ibadah. Tapi akhirnya walaupun tak bercampur, walaupun tak keluar, walaupun tidak buat apa-apa maksiat, tapi Allah hadiahkan dia dengan seorang anak. Boleh nampak? Okey. Ini bukan ujian, ini bukan cabaran, tapi ini adalah rezeki yang diperuntukkan untuk Siti Maryam, bonda Maryam kita, yang sudah dinobatkan jadi calon syurga. Ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Dia tidak mahu jadi begitu. Andailah, kalaulah boleh aku ni mati saja supaya aku ini dilupakan. Itu di antara keluhan-keluhan bonda Maryam kita ketika di saat-saat getir kesakitan sendirian untuk melahirkan Isa. Tapi itu maunya Allah. Bermakna itu adalah rezeki untuk Maryam.
Maka kesulitan itu adalah sebahagian dari cara bagaimana Allah nak menyampaikan rezeki-rezeki itu kepada beliau. Maka sekali lagi, apabila kita melihat keadaan begitu, jangan cepat-cepat menghukum tanpa ada ilmu. Kerana ilmu Allah itu jauh lebih luas daripada ilmu yang kita ada. Kefahaman Allah tentang kehidupan jauh lebih faham daripada kehidupan kita. Kita tak tahu esok, tapi Allah dah tahu kamu akhirnya esok masuk neraka atau masuk syurga. Bermakna pengetahuan Allah itu jauh lebih besar dan lebih kuat, lebih jelas daripada pengetahuan kita yang sikit ni. Sebesar titik air yang ada di paruh burung di laut. Okey, ilmu kita ni jangan besar sangat, jangan rasa hebat benar. Kita dah ada sikit je. Okey, maka kita katakan anak yang dilahirkan tanpa ayah ini juga adalah rezeki kerana dia dihadiahkan oleh Allah. Maka dengan sebab itu hari ini banyak bonda-bonda Maryam baru kita yang akhirnya berzina dan akhirnya melahirkan anak, buang pula bayinya. Itu pun masalah. Saya ni Siti Maryam ni lahir tanpa tanpa ibu, tanpa ayah. Itu masalah. Siti Maryam tidak pernah terlibat dalam kes-kes yang melibatkan ataupun yang kita kata melibatkan zina, melibatkan dosa. Maka itu rezeki yang Allah peruntukkan untuk Maryam. Kedua, kita kata mari kita lihat sirah pula. Sirah juga, okey. Kisah Rasulullah juga. Mari kita lihat isteri Rasulullah. Siapa isteri Rasulullah yang paling Allah cinta? Yang paling pada Rasulullah paling cinta? Tidak lain dan tidak bukan. Semua isteri-isterinya tahu bahawa isteri yang paling dicintai sebelum ini adalah Khadijah. Yang pertama adalah Khadijah. Okey? Dan walaupun sudah menjanda 2 kali, tapi anak-anak Rasulullah lahir dari rahimnya Khadijah. Okey? Itu juga rezeki. Tetapi Allah temukan dia dengan seorang gadis cantik jelita, putih melepak. Muda lagi, namanya Siti Aisyah, anaknya Sayyidina Abu Bakar. Yang menjadi sebahagian daripada yang paling dicintai Rasulullah. Orangnya sehat, orangnya muda, anak dara. Okay. Tetapi Allah tidak izinkan rahimnya mengandung anaknya Rasulullah. Itu juga rezeki. Itu juga rezekinya kepada Aisyah, Siti Sayyidatina Aisyah, kerana walaupun dia teringin sangat, ingin memiliki anak bersama Rasulullah, tapi Allah kata tidak. Rezekinya untuk Aisyah tidak dibekalkan anak. Terima ini dengan kekuatan. Sebab itu pada semua pasangan yang belum dianugerahkan anak, jangan putus asa. Cangkukkan harapan. Ya Allah, Tuhanku, kalau aku sudah benar-benar layak jadi ibu dan ayah, kurniakanlah aku dengan anak. Okey. Andainya aku belum layak untuk jadi ayah yang baik dan ibu yang baik, maka aku redha dengan keadaan di mana kami belum ada anak sampai sekarang. Okay, sebab itu seorang sahabat menikah selama 14 tahun dengan penuh sabar dan berdoa. Okay, akhirnya dikurniakan dengan 1 anak, contoh. Jadi kalau Siti Aisyah tidak dikurniakan anak, bermakna itu adalah rezeki untuknya. Okay, tak ada itu rezeki. Sama juga Asiyah, isterinya Fir'aun. Seorang wanita solehah dijodohkan dengan seorang yang, ya Allah, paling mendurhaka di bumi Allah. Okey. Itu juga namanya rezeki untuk kita meneliti. Untuk kita melihat. Kalau betul lah suami kita tu meragam, tapi tidaklah semeragamnya Fir'aun. Bermakna masih ada ruang-ruang untuk diberi kemaafan, untuk diberi pertimbangan, untuk membantu, untuk berusaha untuk mencapai kebaikan. Okay. Asiyah akhirnya dibekalkan dengan syurga, dengan rumah istana di syurga, kerana sabarnya dia sebagai isteri kepada musuh terbesarnya Allah. Itu juga rezeki. Okey. Ini kekuatan-kekuatan rezeki yang kita nak angkat ini. Okey, kalau kita ambil contoh, ketiga kita katakan Fir'aun sudah diberi ruang untuk jadi baik.
dengan diberikan Allah anak yang namanya Musa. Satu-satunya anak-anak orang Israel yang selamat daripada dipancung oleh tentera-tenteranya Firaun. Okay? Didatangkan Allah untuk berdakwah. Tapi memang sudah rezekinya Firaun akan menjadi musuhnya Allah, akan menjadi penghuninya neraka. Maka walaupun nabinya sudah dihantarkan depan mata, ditunjukkan contoh-contoh sebenarnya, namun dia tidak mampu menerimanya, kerana itulah rezekinya Firaun. Kita tak payah tanya pasal apa lah. Jangan ada pasal apa lagi dah. Dalam hidup ini kalau nak rasa sedang hati, nak rasa lega, nak rasa dekat dengan Allah, jangan tanya pasal apa. Tak ada pasal-pasalnya. Tapi kerana itu adalah rezeki dari Allah. Terimalah. Berdoalah. Redalah. Ini kekuatan-kekuatan. Kita sakit kadang-kadang nak menerima keadaan begitu. Kita boleh mengubah sikit isi-isi hati. Mengubah sikit isi-isi minda. Mengubah sedikit cara-cara berfikir. Okay? Bahawa setiap yang buruk itu bukan mahunya peribadi, tapi mahunya Allah. Itu kalau cerita Firaun dan Musa, cerita Asiyah dan Firaun. Mari kita teliti lagi, kita katakan kisah Nabi Nuh. Okay? Nabi Nuh dihantar oleh Allah untuk membantu kaumnya yang sesat larat. Okay? Sama juga kisahnya Nabi Lut. Dihantar oleh Allah untuk menyelamatkan pengikut-pengikutnya. Okay? Tetapi anak dan isteri semuanya menolak. Okay? Nabi Lut ditolak, Nabi Nuh ditolak. Okay? Mengapa Nabi Nuh ditolak oleh keluarganya? Kerana itu juga namanya rezeki. Yang harus kita baca bahawa ini adalah modal-modal untuk kehidupan. Bukan makna ayah baik, anak garanti baik, tak. Bukan makna suami baik, isteri garanti baik, tak. Tak ada garanti dari Allah. Semuanya mesti berusaha sendiri. Tak kira suaminya imam besar ke imam masjid Mekah ke imam masjid Madinah. Kalau isteri tidak berusaha, dia tak dapat apa-apa. Walaupun suaminya kan layak masuk syurga. Imam Masjid Nabawi, jangan main-main. Imam Masjid, apa kita kata, Masjidil Haram, jangan main-main. Nabi kata pada anaknya Fatimah, ya Fatimah, tolong beribadah. Buat hubungan dengan Allah dengan baik, kerana walaupun aku ini bapa kamu. Nabi, utusan Allah, aku tak mampu bantu kamu depan Allah. Boleh nampak? Sebab itu sekali lagi kita nak bangun balik kekuatan. Bahawa kalau kita kata Nabi saja diberikan petunjuk hidayah pada Allah, dari Allah, tetapi Allah nak tengok apa hadiah, apa rezeki yang mereka dapat. Nabi Nuh ditentang, Nabi Lut ditentang. Ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Bermakna cara berfikir kita melihat rezeki itu mesti berubah. Bukan apa yang kita mahu, tapi apa yang Allah anugerahkan. Apa yang Allah izinkan. Bekerjalah kamu dari langit terbuka sampai langit tertutup. Dari matahari terbit sampai matahari mati. Kalau Allah kata rezeki kamu ni, berkah tak berkahnya bergantung balik pada proses. Kalau prosesnya betul, dia berkah walaupun sikit. Tapi kalau prosesnya tidak ikut peraturan Allah, meninggalkan tanggungjawab pada Allah, maka hasil itu walaupun banyak, Allah tarik, hilang, tak nampak apa-apa. Kadang-kadang dalam masa 2 hari, kadang-kadang dalam masa 3 hari, hilang semua. Hilang semua. Apa sebab? Kerana kita tidak dapat pegang sejauh mana itu jadi rezeki kita. Okey? Maka sekali lagi bangun kekuatan yang kita hendak. Kalau kita kata tadi Nabi Nuh dihantar, akhirnya anak isteri pun tak boleh ikut. Nabi Lut pun begitu, anak isteri tidak ikut. Bermakna apa? Maka bukan mudah untuk berubah. Bukan mudah untuk memahami rezeki.